Jadi terdapat banyak kisah yang berkaitan dengan wabak kalau kita baca buku-buku sejarah klasik seperti Tarikh At-Tabari ataupun buku yang ditulis oleh Ibn Katsir maupun Yaqut Al-Hamawi. Jadi apabila kita membaca risalah-risalah ataupun buku sejarah yang ditulis ni, kita pasti akan menemui beberapa kisah berkaitan dengan bencana wabak ni. Sebagai contoh, pada tahun 218 Hijrah, suatu wabak yang sangat teruk telah melanda Mesir hinggakan tak ada satu rumah pun yang tak dijangkiti oleh wabak tu. Dan ianya mengakibatkan para gubernur, pemimpin dan negarawan pada ketika itu mati. Kemudian pada tahun 228 Hijrah, wabak ini telah merebak ke Azerbaijan dan dikatakan sangat ramai orang yang mati hinggakan tak cukup kain untuk nak tutup mayat-mayat ni. Hinggakan ada mayat yang tak dapat pun ditanam. Contoh lain adalah di Basrah pada tahun 406 Hijrah, di mana jangkitan wabak menjadi semakin menggerunkan, di mana tanah perkuburan sendiri tak mampu untuk menampung jumlah mayat yang ada. Hinggakan mayat bergelimpangan di jalanan selama beberapa minggu. Dan dalam sesetengah kes, apabila seluruh keluarga telah meninggal dunia, mereka akan dikebumikan di dalam rumah itu sendiri, di mana rumah itu akan ditutup dan dibiarkan mayatnya di dalam sehingga berbulan-bulan hinggalah wabak itu berakhir. Itu antara contoh. Kemudian pada tahun 448 Hijrah pula, ada satu wabak lain yang telah melanda ke beberapa negara termasuk di Mesir dan juga di Andalus, di mana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, beliau merekodkan perkara ni dalam Siyar A'lam An-Nubala. Kita boleh rujuk jilid ke-18 muka surat 311. Jadi kepada mereka yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut, boleh baca petikan yang ada di dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala ni, di mana dikatakan bahawa terdapat suatu wabak dan juga bencana di Andalus dan juga di Mesir yang tidak pernah dilihat sebelum ini, sehingga menyebabkan masjid ditutup tanpa ada seorang pun yang solat di dalamnya. Jadi sangat jelas di sini bahawa pada tahun 448 Hijrah ni, wabak ini menjadi semakin parah dan menyebabkan masjid ditutup dan tak ada seorang pun yang solat dalamnya. Dan benda ini sangat jelas disebut di dalam Siyar A'lam An-Nubala dan beberapa buku lagi ya. Selain itu ada juga kalau kita baca berkaitan dengan wabak hitam atau kita panggil Black Death yang melanda pada abad ke-8 Hijrah bersamaan dengan abad ke-14 lah kalender Gregorian. Jadi wabak ini merebak hingga ke Mediterranean dan juga Andalusia sehingga menjejaskan ke seluruh dunia. Walaupun kalau ikutkan pada waktu itu, wabak itu berlaku di Eropah saja, namun kesan dia memang satu dunia. Kita panggil wabak bubonic ataupun wabak hitam ini adalah wabak yang terbesar yang pernah dicatatkan di dalam sejarah. Dan sekali lagi, jangkitan wabak yang sangat dahsyat ini ditulis oleh ahli sejarah yang terkenal iaitu Al-Makrizi, yang menulis di dalam bukunya yang bertajuk As-Suluk. Kalau kita boleh rujuk, iaitu di jilid yang keempat halaman ke-88. Kenapa saya bagi rujukan ni? Sebab kadang-kadang orang tanya betul ke cerita ni? Mana sumbernya? Jadi ini antara sumber-sumber sahih yang kita boleh rujuk pada kitab-kitab lama Arab ni. Jadi apabila kalau kita rujuk sendiri, Al-Makrizi menulis di dalam kitab As-Suluk berkenaan dengan wabak hitam yang terjadi pada tahun 749 Hijrah, di mana dikatakan azan dihentikan di beberapa kawasan di seluruh daerah dan di bandar-bandar utama, di mana dia mengatakan pada ketika itu hanya satu azan sahaja yang dilaungkan di seluruh negeri, dan hampir semua masjid dan tempat di mana para sufi berkumpul turut ditutup, langsung tak dibuka. Ini jelas ya, apa yang dikatakan oleh Al-Makrizi ini jelas betapa dahsyatnya serangan wabak itu sehingga menyebabkan hampir semua masjid, malah keseluruhan tempat menutup masjid. Jadi Al-Makrizi menjelaskan betapa dahsyatnya serangan wabak itu sehingga menyebabkan hampir semua masjid, malah ada beberapa tempat semua masjid di beberapa kawasan turut ditutup. Jadi perkara ini bukanlah suatu perkara yang baru Jadi apa yang kita sedang buat sekarang ini adalah suatu tindakan yang proaktif. Kita bertindak mencegah. Dan sejarah membuktikan bahawa pada waktu dulu mereka telah terlambat bertindak, menyebabkan wabak menyerang dengan sangat teruk. Jadi kita mengambil langkah-langkah proaktif dengan menutup masjid-masjid yang ada serta beberapa kawasan awam sebelum penularan wabak menjadi lebih teruk. Ini apa yang kita sedang lakukan ya, khususnya waktu
yang nak disampaikan adalah inilah yang telah berlaku dalam sejarah Islam, di mana mereka terpaksa menutup masjid dan azan dihentikan kerana wabak bencana yang berlaku. Jadi kalau kita tengok waktu dulu, perkara ni memang tak biasa, benda yang bukan berlaku secara global Tapi sekarang ni apa yang kita berlaku dengan COVID-19 adalah suatu perkara yang pandemik yang berlaku secara global di seluruh dunia. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah sekarang ini mengambil langkah proaktif untuk mencegah. Sejarah terkenal iaitu Ibnu Hajar, pemula Sahih Bukhari, beliau telah kehilangan 3 orang anak perempuannya pada tahun 833 Hijrah kerana serangan wabak yang menular di Mesir sewaktu pemerintahan Sultan Ashraf, suatu era kerajaan Mamluk. Dan disebabkan itu, beliau telah menulis sebuah ensiklopedia yang agung yang diberikan judul Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ianya adalah suatu ensiklopedia yang mengandungi lebih 400 muka surat, telah dicetak dan kita boleh beli di kedai-kedai buku lama. Ia adalah risalah yang sangat besar lebih 400 muka surat. Dan ensiklopedia ini merangkumi pelbagai aspek berkaitan dengan teologi wabak, asal-usul wabak, apa yang harus kita lakukan ketika wabak melanda, hadis tentang wabak dan juga fiqh yang berkaitan dengan wabak. Jadi ensiklopedia ini sangat menarik. Kita boleh download juga PDF-nya di internet. Dan daripada ensiklopedia itu, apa yang kita boleh ambil iktibar adalah Ibnu Hajar ini adalah seorang yang sangat arif, sangat genius. Walaupun ahli keluarga dia telah meninggal dan dia melihat sendiri kematian 3 orang anaknya, namun kita boleh lihat apa yang beliau lakukan. Kesedihan ini dia terjemahkan dalam bentuk penulisan, di mana beliau menulis salah satu buku terbaik di dunia yang mengupas tentang fiqh wabak. Jadi kita boleh lihat cara pemikiran ulama yang hebat ni. Selain daripada itu, apa yang kita dapat adalah ada satu bab yang mengatakan bahawa bencana wabak ni adalah rahmat bagi orang yang beriman dan azab bagi golongan yang sebaliknya. Pelik tak? Macam mana dikatakan rahmat tu? Jadi beliau menyebut tentang sebuah hadis yang terkenal dari Sahih Bukhari. Nabi Muhammad SAW telah ditanya berkaitan dengan kolera, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa ta'un ataupun kolera itu adalah azab ke atas siapa yang dikehendaki Allah, dan ia juga adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kat sinilah kita faham bahawa teologi kita tentang musibah wabak penyakit ni, ianya adalah azab. Cuma Nabi tak katakan azab tu kepada semua orang kufar. Baginda tak mengatakan demikian Baginda Nabi SAW mengatakan bahawa ianya adalah azab kepada siapa yang Allah kehendaki dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi perlu ditegaskan di sini bahawa kita sebagai umat Islam perlu faham bahawa apa yang berlaku ini adalah rahmat bagi orang yang beriman, dan kita berdoa agar kita tergolong dalam golongan yang beriman Dan kita mahu wabak ini menjadi rahmat, walaupun kita menderita sakit, terkesan di hati, tapi kita kena yakin bahawa apa yang sedang berlaku ini pastinya ada sebab, dan hikmah dia pasti lebih besar daripada itu. Jadi marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang berlaku ini akhirnya akan menjadi sebuah rahmat buat kita semua. Jadi Ibnu Hajar juga ada menyebut dalam bab ini bahawa sesiapa yang mati disebabkan oleh wabak, dan bab ini sangat menyayat hati wabak ini sangat memberi kesan kepada beliau kerana beliau telah kehilangan ahli keluarganya sendiri. Dan beliau menyatakan sepotong hadis Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang tinggal di tempat yang dijangkiti wabak dan terus kekal di situ dengan penuh sabar mengharapkan ganjaran Allah SWT, yakin bahawa tiada kiranya sewaktu wabak melanda ini sejarah. Selain pada itu, beliau turut menyentuh dalam banyak bab mengenai isu melarikan diri dari wabak penyakit. Dan di sini kita ambil satu hadis yang sangat terkenal mengenai perjalanan Abu Ubaidah, Sayyidina Umar dan juga Abdul Rahman bin Auf. Dikatakan bahawa apabila kamu mendengar tentang wabak di suatu daerah, janganlah kamu datang ke tempatnya. Sebaliknya, sekiranya wabak itu berjangkit di suatu daerah sedangkan kamu berada di sana, maka janganlah kamu keluar melarikan diri daripadanya. Dan kemudian Ibnu Hajar menyatakan bahawa bilakah hadis ini boleh dipraktikkan dan bilakah ianya tidak boleh dipraktikkan. Akhirnya beliau menyimpulkan bahawa berdasarkan pendapat para ulama,
adalah dibenarkan untuk kita pergi ataupun keluar dari tempat tersebut, iaitu tempat yang dilanda wabak, jika ada sebab-sebab yang menekan untuk kita melakukannya. Dan kita dilarang sama sekali untuk lari daripada tempat wabak apabila sesuatu wabak itu menyerang kita, kerana perbuatan melarikan diri itu adalah sebagai suatu perbuatan seorang yang pengecut. Dan apabila kita berfikir bahawa dengan melarikan diri itu kita akan selamat, itu adalah suatu perkara yang haram. Ini apa yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Tapi dalam masa yang sama, Ibn Hajar, As-Suyuti dan juga ramai ulama silam yang lain berpendapat, jika kita berada di suatu tempat dan kita mempunyai alasan yang kukuh untuk pergi ke suatu tempat yang lain, misalnya untuk melindungi keluarga, mendapatkan rawatan, membeli barang keperluan, maka kita dibolehkan untuk meninggalkan sesuatu kawasan itu, tapi bersyarat dia adalah dengan alasan yang sangat kukuh. Jadi Ibn Hajar mengatakan hadis ini tidak takluk kepada kita sekiranya perkara itu berlaku. Jadi sekarang ni, wajarkah kita keluar daripada tempat tinggal kita atau duduk sahaja di rumah? Maka untuk mendapatkan jawapannya, kita seharusnya merujuk balik kepada pihak berkuasa, ahli ataupun pakar perubatan yang ada di negara kita serta alim ulama. Ya, perkara di sini yang penting sekali adalah apabila kita berada dalam keadaan yang sangat genting, khususnya sewaktu penularan wabak COVID-19 ni, seperti yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa, pakar-pakar, para alim ulama mengatakan bahawa kita dikehendaki untuk duduk saja di rumah. Jadi duduk saja di rumah, jangan langsung kita berfikir untuk melarikan diri, sebab apa yang kita buat ni adalah jelas seperti apa yang Nabi Muhammad SAW anjurkan. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون